Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Petikan daripada kitab Nihayatul Alam, berakhirnya dunia ini, iaitulah tentang tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat yang ke-17, daya'ul amanah wa raf'aha 'anil qulub, minal qulub. Hilangnya amanah, kejujuran dan terangkatnya sifat amanah ini daripada hati manusia. Melantik orang yang sesuai dengan jawatannya adalah satu kewujudan, asas kepada kewujudan ummah. Menjamin kesejahteraan bumi dan penghuninya dan kemakmuran peradaban. Jika kejujuran hilang, maka garis ukuran akan menjadi tunggal langgang. Hati manusia akan rosak dan orang yang tidak berkelayakan akan dilantik menjadi pemimpin, menyebabkan huru-hara. Ini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kehilangan kejujuran adalah disebabkan oleh kerosakan hati manusia. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal amanata nazalat fi jazril qulub, fi jazri qulubir rijal, summa nazala al-Quran. Fa'alimu minal Quran wa alimu minas sunnah." Amanah terpelihara di lubuk hati manusia. Kemudian Al-Quran telah diturunkan, lalu mereka belajar dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda memberitahu kami tentang kehilangannya dengan sabdanya, seorang itu tidur sekali tidur, lalu diambillah amanah itu dari dalam hatinya, kemudian tertinggallah bekasnya seperti bekas yang ringan saja. Ada kesan, titik. Kemudian ia tertidur pula, lalu diambillah amanah itu dari dalam hatinya, maka tinggallah bekasnya seperti lepuh di tangan. Ini yang menggelembung di tangan dari bekas bekerja berat, seperti menggunakan kapok atau cangkul. Seperti bara api yang kau gilingkan dengan kaki kamu, kemudian menggelembunglah ia dan engkau melihat ia meninggi padahal tidak ada apa-apa. Jadi naik di kulit kita tu. Maknanya kesannya terlalu sikit. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil beberapa biji batu kecil dan menggeleknya di atas kaki baginda lalu bersabda, orang ramai akan berjual beli satu dengan yang lain, tetapi hampir tidak ada orang yang jujur di antara mereka. Subhanallah. Kalau kita beli barang hari ni, tanya tuan kedai, bagus ke barang ni? Oh, bagus, garanti, baik punya. Kadang-kadang kawan sendiri pun nak jual kereta, baik ni. Oi, isi minyak aja. Isi minyak berjalan tak ada sampai ke rumah. Panggil kereta tarik dah. Ini amanah hilang. Sampai dikatakan orang bahawasanya di kalangan Bani Fulan, di kampung yang tertentu, terdapat seorang yang jujur. Dan orang itu akan dikagumi kerana kuasanya, budi pekertinya dan kebijaksananya, tetapi tidak akan ada walaupun hanya seberat timbangan biji sawi keimanan dalam hatinya. Kata Huzaifah lagi, pada suatu masa dulu, aku tidak kisah berurusan dengan siapa daripada kamu. Tak kisah. Kerana jika seorang Islam, agamanya akan menghalang dia daripada menipu. Dan jika dia seorang Kristian ataupun Yahudi, pemerintah Islamnya akan menghalang dia daripada menipu. Tetapi hari ini aku tak dapat berurusan berjual beli kecuali dengan si fulan dan si fulan. Hadis ini panjang, telah diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Ini cerita Huzaifah, realiti yang berlaku di zaman dia. Jika hati sebahagian besar manusia telah rosak, orang yang tidak berkelayakan menjadi pemimpin dan kejujuran telah hilang, maka kiamat sudah hampir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan orang ramai, memberi ceramah atau kuliah, tiba-tiba datang seorang Arab Badui menanyakan kepada baginda, bilakah datangnya kiamat? Mata sa'ah. Bila ke kiamat?
Nabi SAW tidak menjawab, tetapi baginda meneruskan kuliahnya dengan orang ramai. Kerana sikap Nabi SAW yang demikian itu, maka sebahagian sahabat yang berada dalam majlis itu mengatakan Nabi mendengar pertanyaan itu, tapi baginda tidak menyukainya. Dan sebahagian lagi mengatakan baginda tidak mendengarnya. Mana husnuzan, kata Nabi tak dengar kali. Setelah Nabi selesai berbicara, baginda bertanya, di mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Mana? Aina sa'il anis sa'ah. Orang itu menyahut, saya ya Rasulullah, saya yang tanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Apabila suatu urusan pekerjaan diserahkan kepada orang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan kiamat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ada ulama menafsirkan kiamat as-sa'ah di sini, iaitulah hampir berlaku kiamat yang besar. Ada juga yang mengatakan as-sa'ah di sini sa'atul halak, maknanya tunggulah kebinasaan. Hari ini realiti kita lihat. Orang yang dapat jawatan besar-besar, lebih-lebih lagi jawatan dalam politik. Kadang-kadang orang tak mengaji mana pun, tak cerdik sangat. Tapi dia boleh jawatan, orang undi dia ramai, jadilah dia orang besar. Tak pandai nak kereta, tak reti nak buat kerja, tapi dah jadi orang besar. Banyaklah kepincangan yang berlaku. Yang pentingnya, mereka sudah dapat jawatan dengan cara apa yang mereka nak. Tanda ini memang dapat dilihat dengan jelas pada zaman kita. Anda boleh lihat ramai yang memegang jawatan penting dalam kerajaan, dalam universiti dan lain-lain jawatan dalam masyarakat yang berkait rapat dengan kepentingan rakyat. Bukanlah mereka yang paling cekap, paling sesuai ataupun paling boleh dipercayai untuk jawatan tersebut. Mereka yang dilantik memegang jawatan ini juga tidak mempedulikan kesejahteraan rakyat. Peduli juga 5 tahun sekali. Malah mereka dilantik kerana berbaik dengan ketua jabatan atau mempunyai kepentingan yang sama dengan orang yang menyokong mereka dan lain-lain. Naik kerana bodek, naik kerana fulus, naik kerana menipu. Maka Rasulullah SAW telah berkata benar bila baginda bersabda, "Iza wussidal amru ila ghairi ahdihi fantaziris sa'ah." Apabila urusan pekerjaan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah sa'atul halak, saat kebinasaan, ataupun tunggulah tempoh kiamat sudah hampir. InsyaAllah kita lihat hari ini realiti yang berlaku. Banyak sekali orang pegang jawatan bukan dengan kelayakan, tapi mereka naik kerana sesuatu yang telah mereka lakukan. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada golongan yang tersebut. InsyaAllah kita akan sambung lagi di dalam siri yang lain dengan tanda-tanda kiamat yang berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.